Hello guys, welcome back guys to my channel. Terima kasih kepada korang yang dah klik video Bang Godi ni. Pada video kali ini, Bang Godi nak ceritakan satu kisah legenda berkenaan dengan seorang pahlawan yang dikatakan gagah dan kuat masa tu di negara kita ni, iaitu Si Badang. Korang dengar nama Badang ni, korang dah boleh agak dia adalah seorang yang kuat. Dan juga kalau korang yang main game Mobile Legends pun korang mesti tahu karakter Badang ni sudah pun ada di dalam game tu. Dan juga kalau korang tengok cerita-cerita lama kan, macam cerita-cerita zaman Piramli tu pun ada mengisahkan tentang si Badang ni. Okay, without further ado, let's roll. Badang ni seorang budak Melayu dari Sungai Batu Pahat, Johor, Malaysia. Badang ni pula anak kepada dua orang petani yang hidup bersederhana masa tu dan bekerja keras mencari hasil dari tanaman mereka sehinggalah kedua ibu bapa Badang ni meninggal dunia. Badang masa tu seorang remaja. Badang ni masa tu bekerja sebagai petani kepada orang kaya yang dikenali sebagai Nirasura di tempat tu di kawasan yang dipanggil Salong atau Seluang di Aceh, Sumatera, yang kini kawasan itu adalah Indonesia. Badang masa dia bekerja masa tu, dia antara yang termuda lah daripada orang lain. Mana taknya kedua ibu bapa dia dah meninggal, dia pun harus berdikari untuk menyara hidup. Tugas kerja diorang masa tu untuk membersihkan semak-semak untuk menanam tanaman baru. Sebagai hamba ataupun kuli, diorang ni tak dibayar guys, dan hanya diberi segenggam beras setiap hari. Orang bayangkan kerja yang teruk macam tu hanya dapat segenggam beras saja memang tak cukup untuk nak recover balik tenaga untuk buat kerja yang seberat tu. Jadi Badang ni pun pandai guys, kerja tetap kerja. So Badang ni pun masa yang terluang, dia suka menangkap ikan untuk makanan tambahan dia. Ialah kan, makanan mana cukup sekadar nasi saja, mesti dah ada lauk ataupun makanan lain untuk mengenyangkan dia. Cara Badang ni tangkap ikan, dia akan pasang perangkap ikan pada setiap petang macam tu, dan keesokan pagi baru dia tengok ikan-ikan yang tersangkut dekat perangkap dia. Kemudian guys, pada satu pagi tu Badang perasan yang perangkap dia kosong guys. Tulang-tulang dan sisik ikan ada. Dia pun syak ada benda yang makan tangkapan dia ni. Bukan sekali dua, selang beberapa hari pun berlaku lagi guys macam ni. Apa lagi, Badang ni pun marah lah guys. Bukannya hanya penat saja guys dengan kerja, hasil tangkapan dia pun dicuri dan diceritakan kepada kawan-kawan sekerjanya. Tapi kawan sekerja dia hanya gelak dan membahan dia saja. Lepas tu Badang ni pun fikir agaknya bukan kerja manusia tapi kerja binatang liar yang makan hasil tangkapan dia. Lalu Badang ni pun buat satu strategi guys. Dia standby nak tengok, nak tangkap siapa yang mencuri hasil tangkapan dia. Masa tu Badang pun menyorok di celah-celah semak samun yang berdekatan dengan perangkap ikan dia. Tiba-tiba guys, sebelum tu korang subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan juga tekan like bagi yang dah subscribe. Thanks kepada korang yang dah support channel Bang Godi. Alright, kita sambung. Badang ni pun hanyut dibuai mimpi. Ketika standby tunggu nak tengok siapa yang curi ikan dia tu, terlelap si Badang ni. Masa nyenyak tidur tu, Badang pun bermimpi yang dia sebenarnya ada kuasa, iaitu kekuatan yang tak ada pada orang lain. Dalam mimpi tu juga dia boleh angkat bot dengan ada beban dalam bot tu, dan dia boleh angkat batu besar dan baling-baling macam tu je kat udara. Lepas tu batu yang dilambung-lambung tadi dalam mimpinya tu, semua batu-batu tu jatuh ke tepi-tepi sungai. Dan juga dalam mimpi tu, dia mimpi dia kaya dan tinggal di istana yang ramai kaki tangan di bawah dia. Dan guys, pada dalam mimpi tu juga dia menelan sesuatu yang keluar dari mulut sesuatu binatang yang sangat-sangat hodoh. Binatang yang hodoh. Badang pun terus terjaga dari mimpi disebabkan rupa binatang yang hodoh dan menakutkan. Dan pada waktu subuh keesokan hari, Badang ni pun turun lagi ke sungai untuk sambung menangkap pencuri ikan tadi. Nasib dia baik hari tu, ada makhluk yang datang hampir sama dalam mimpi dia masa tu. Dia menganggap itu adalah hantu air, iaitu semangat air tu yang boleh menyerupai apapun yang ada di sekitarnya dan menyerupai sesuatu yang dia nak. Makhluk tu pun tinggi, rambut panjang dan janggut pun panjang sampai ke paras dada yang berbulu. Makhluk tu pun ada sepasang
tanduk di kepalanya guys. Taring keluar dari mulut dan bulu-bulu kusut pada tangan makhluk tu dan kaki makhluk tu. Tak tahulah macam mana gambarannya, korang bayanglah sendiri. Dalam sama-sama badang tengok makhluk tu pagi tu, cahaya matahari pun baru nak keluar bersinar-sinar. Nampak makhluk tu yang macam haiwan berwarna merah. Makhluk tu pun mencuri ikan badang. Selepas makan ikan, makhluk tu pun tertidur. Mungkin kenyang sangat makan hasil tangkapan si badang ni yang banyak. Makhluk tu pun tertidur. Badang ni pun walaupun dia dalam ketakutan sebab makhluk tu pelik, tapi disebabkan dia sangat marah, dia merangkak seselo ke arah makhluk tu dan gunakan jaring yang kosong untuk ikat rambut makhluk tu pada batu masa tu. Setelah badang berjaya ikat makhluk tu pun sedar. Dan sebenarnya makhluk tu yang penakut, dia minta belas kasihan badang untuk melepaskan dia. Dan dia akan turuti apa hasrat badang kalau betul badang lepaskan dia masa tu. Apa-apa saja yang badang hajati masa tu, dia memang akan turuti kalau dilepaskan. Badang masa tu pun dah confused, dah celaru apa dia nak minta kat makhluk ni. Dia nak minta jadi halimunan dan dia tahu kalau dia jadi halimunan, dia akan diburu dan dibunuh nanti. Dia fikir nak jadi kaya, tapi dia takut tuannya akan mengambil kekayaannya. So, dia pun fikir nak ada kekuatan yang sikit sebanyak dapat membantu dia dalam membuat kerja seharian dia. Membantu dia, membagi tenaga dia untuk dia bekerja hari-hari dengan kuat. Itu saja yang badang minta pada makhluk ni. Makhluk tu pun cakap, "Kalau kau nak kekuatan, kau harus menelan apa saja yang keluar dari muntahku." Oh, cukup. Dah banyak sangat gelap. Makhluk tu pun muntah guys. Semua ikan yang telah ditelan tadi. Dan badang pun perlu makan ikan yang dimuntahkan tu sampai habis. Dalam versi cerita ni, ikan yang dimuntahkan, ada versi lain yang kata ada 2 pemata merah yang dipanggil geliga untuk badang makan masa tu. So, dalam versi Mangkok Din ni, dia muntahkan ikan dan perlu habiskan muntah tu. Dengan apa yang makhluk tadi katakan, betul juga guys. Badang menjadi sangat-sangat kuat. Sambil berjalan balik, badang uji kekuatan dia dengan menolak sebatang pokok yang besar. Macam tu je terbalik. Badang ni juga guna kekuatan dia untuk clearkan, bersihkan hutan besar Tuan Nirasura dia. Dan tuan dia pun terkejut dan berterima kasih kepada badang, lalu membebaskan badang dari perhambaan. Dengan syarat badang tak bermegah-megah dengan kekuatan yang dia ada dan perlu menggunakan kekuatan dia untuk menolong orang lain. So guys, selepas dibebaskan, badang ni pun dah jadi seorang yang bebas. Dah tak ada orang nak boleh arahkan dia lagi. Selepas dia dah menolong beberapa orang dekat situ, akhirnya dia berpindah ke Singapura. Satu hari badang di tempat baru dia nampak ada dalam 50 orang cuba tolak bot besar dan berat ke dalam air. Sebab bot tu tersangkut ke darat. Badang ni pun apa lagi, dia pun kuat. Dia cuba sponsor diri dia untuk tolong, tapi diorang ni tak nak badang tolong. Diorang pun cakap, "Alah kau, setakat seorang je kau nak tolak bot ni. Kami yang 50 orang ni pun tak mampu nak menolaknya." So dia tak nak badang tolong. Pada masa tu, Raja Paduka Seri Rana Vikrama lepas tu hantar pula 300 orang untuk bantu tolak kapal besar ni ke dalam air balik. Tapi tak berhasil juga guys. Akhirnya selepas macam-macam usaha dah dibuat, dia pun terima yang si badang ni untuk tolak bot tu. Badang ni pun apa lagi dengan rasa keyakinannya, badang ni pun boleh tolak bot tu ke dalam air disebabkan kekuatan yang diberikan oleh makhluk itu sebelum ni. Semua yang ada dekat situ masa tu tergamam dan terkejut dengan tubuh yang kecil berjaya tolak seorang diri bot yang besar dan ada beban dekat atas dia ke dalam air, sedangkan 300 orang yang tolak tadi tak berjaya. Baru dia orang tahu kan. Dengan apa kejayaan dia, badang pun dilantik sebagai komandan tentera masa tu di tempat baru dia. Setelah jadi ketua, badang ni pun keraplah tolong-tolong di tempat baru dia ni.
Ada suatu hari tu, Badang ni disuruh oleh raja je untuk cari daun kuras di Kuala Sayong, Sumatera. Badang ni pun bertolaklah dengan bot seorang diri. Bila dia panjat pokok kuras tu, satu cabang tu rapuh dan Badang pun terjatuh. Kepala dia terhentak di batu. Dia pun terkejut, tak ada sebarang luka dan benjol, dan batu tu pecah dua guys. Dan dari hari itulah batu tu dikenali sebagai batu belah. Lepas tu guys, macam-macam kisah tentang kekuatan Badang ni. Negara-negara jiran pun kenal dengan cerita-cerita Badang ni. Ada seorang raja India pula yang nak uji kekuatan Badang ni, nak suruh lawan dengan juara negara dia, iaitu Nadi Bijaya atau Wadi Bijaya. Pahlawan India tu pun berlayar ke Kepulauan Melayu dan disambut baik oleh raja. Raja Sri Rana Wikrama menerima cabaran dengan tangan terbuka dan bersetuju dengan apa yang dihajati oleh pahlawan India tadi. Tapi guys, Raja India ni ada bagi syarat. Kalau siapa yang kalah akan berhutang dengan pemenang 7 kapal dagang yang besar. Badang ni pun bertarung dengan pahlawan India tadi dalam bermacam-macam pertandingan, uji kekuatan dan lain-lain lagi. Tapi kebanyakan semua perlawanan tu seri, tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Akhirnya Wadi Bijaya ni cadangkan siapa yang boleh mengangkat batu besar di depan istana tu, dialah yang akan diisytiharkan sebagai pemenang. Pahlawan India tadi pun angkat batu tu sampai paras lutut dia, kemudian dia lepaskan. Sebab berat sangat batu tu, dia boleh mengangkat sampai lutut. So kira dia boleh angkat lah. Sampai giliran Badang guys. Korang nak tahu apa jadi? Badang angkat batu tu sampai atas kepala dia dan dia lemparkan ke dalam laut di tepi istana tu. Akhirnya korang pun tahu siapa yang menang. Badang lah yang menang. Nadi Bijaya setuju untuk bagi 7 buah bot dagang yang besar dan balik pulang ke India. Selepas pertarungan tu, Badang pun menghabiskan masa dia bertahun-tahun di Singapura, mengalahkan pencabar-pencabar negara lain termasuk juara dari Jawa. Dan akhirnya dia pun dah bosan dengan perhatian dan minta untuk bersara dari berkhidmat dengan raja. Badang pun balik ke Sumatera dan menetap di sana seumur hidup sampai dia meninggal dunia. Selepas Badang meninggal dunia, pemerintah India yang menghantar Nadi Bijaya dulu pun sedih dan menghantar batu makmal untuk diletakkan di kepala kubur Badang tu. Okey guys, ini antara kisah yang bakal dijumpa dan bakal di-sharekan kepada korang. Banyak sebenarnya versi penceritaan di luar sana, terpulang kepada korang nak percaya yang mana. Tapi yang pasti, Badang tetap seorang pahlawan yang gagah dan kuat masa tu. Antara bukti kewujudan si Badang ni ialah makam dia yang berada di Pulau Buru, iaitu di sebuah pulau Riau, Indonesia yang berhampiran dengan Singapura. Bahawa dia pun tak pasti kisahnya macam mana si Badang ni sampai ke sana. Okay guys, that's all about the story for today. So see you guys next video. Assalamualaikum.